العالمين وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Jadi bulan lepas ada aral sikit, tak dapat kita buat kuliah. Maknanya kita dah skip 1 bulan. Jadi pada peringkat pertama hari itu kita cerita secara asas tentang kemunculan ilmu tauhid. Mungkin agak pelik bila kita katakan bahawa ilmu tauhid ni agak terkemudian pembukuan dia secara rasmi, sedangkan ilmu lain telah ditulis dan diperbahaskan lebih awal. Ilmu hadis contohnya, dengan perintah Umar Abdul Aziz dibukukan secara rasmi. Bukanlah maksudnya dibukukan pada tahun itu. Itu yang Kasim Ahmad and the gang faham. Payah kalau benar ni, payah. Dia mengaji ikut baca buku tak jadi. Ilmu ni kalau setakat dengan baca buku, cukup saya bagi tuan-tuan faham satu benda je. Imam Bukhari tulis hadis dalam kitab dia tu 7,000 hadis. 7,000 lebih, tak sampai 8,000. Yang tak berulang 4,000. Apa kata Bukhari? Aku saring 7,000 tu daripada 300 atau 400,000. Agak-agak kalau tuan-tuan baca Sahih Bukhari itu, tuan-tuan boleh faham ke apa dalam kepala Bukhari? Tak nak tanya satu soalan je bagi tuan-tuan faham ni. Kita mengaji Bukhari khatam contohnya, tak kira dah sanadan wa matanan, hifzan, dirayatan wa riwayatan, tak kira lah. Adakah tuan-tuan sama level dengan Bukhari lah? Tak. Imam Syafi'i sebelum dia menghadap Imam Malik, dia hafal dah Muwatta' tu. Dia hafal dah Muwatta'. Sebelum jumpa Tok Guru, hafal dulu kitab. Kita jumpa Tok Guru dah 8 tahun, haram tak khatam kitab. Mana nak sama? Tuan-tuan kalau tuan-tuan buka Muwatta', tebal kitab tu. Yang saya belajar sikit sebanyak lah, sejarah pembukuan Muwatta' ni, Imam Malik sekarang ambil masa lebih kurang 30 tahun, bukan 30 hari. Ulama' dulu punya cermatnya karang kitab, berantun kata orang Perak, slow and steady. Itu pun pergi tanya dulu. Macam Imam Abu Hanifah, dia tulis satu hukum, dia buat satu hukum, dia pergi tanya 100 ulama'. Setiap satu hukum dia pergi tanya 100 ulama' di kota Baghdad, bukan ulama' Kuala. Dah tanya 100 ulama' baru bubuh dalam kitab. Tulis lagi. Tanya 100 ulama' setuju, baru bubuh dalam kitab. Kita ikut kepala otak kita je buat kitab. Sembang lah kitab ada 30, tapi satu pun orang tak nak baca. Tak siapa siur. Kitab Muwatta' ni, ulama' kata dia bukan kitab hadis. Setengah ulama' kata dia more tu kitab fiqh. Sebab hadis dan tu lebih kurang 600 buah je. Hadis dalam Muwatta' tu lebih kurang 600 buah je. Yang lain tu banyak qaul sahabat, qaul tabi'in. Baik. Kalau ikut logiknya, Syafi'i dah hafal dah Muwatta' tu, nak mengaji apa dengan Imam Maliknya? Balik dah hafal.
Sebab dalam tu bukan setakat hadis, huraian semua kau sahabat kau tadi tentang hadis tu dikumpul oleh Imam Malik. Habis kenapa Syafi'i mengadap Imam Malik 10 tahun lebih? Sebab nak huraikan apa dalam Muwatta tu makan masa. Jadi adakah sama yang dikarang oleh Imam Malik dalam kitab tu dengan apa yang dalam dada Imam Malik? Tak sama. Betul Rasulullah kata, inna Allah la yanzi'ul ilma intiza'an walakin yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Tuhan tak cabut ilmu tu gitu-gitu, ambil ilmu bagi hilang tak. Tapi Tuhan cabut ilmu dengan mematikan para ulama. Kalau kita tak sedih ulama mati, tu masalah. Kita sedih kalau kucing kita mati. Kita sedih kalau artis mati. Ulang-ulang pula cerita kan. Tapi kalau ulama mati, nohin apa hidup. Itulah level kita bang. Itulah level iman kita. Tapi kita belajar al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dikasihi kiamat besok. Kalau kita kasih dengan ulama, insya-Allah dengan ulama lah kita dihimpunkan. Kalau kita suka kutu berhak tepi jalan tu, yang huru-hara tu, yang tu lah kita bersama dia pada masyarakat esok. Tuan-tuan pilih nak duduk mana. Dunia ni kita pilih. Nak kawan dengan siapa, nak cintakan siapa. Tuan-tuan boleh fikir. Kita ada otak yang waras. Jadi hadis ditulis, fiqh. Sebab tu timbul ulama-ulama macam Auza'i, Nakhai yang buat mazhab lebih awal daripada Imam Malik. Di Madinah sendiri ada 7 fuqaha yang cukup terkenal selain daripada Imam Malik. Hadis dan fiqh dibincang dulu, tapi pembukuan hadis secara rasminya lambat. Pembukuan hadis secara besar-besaran hanya berlaku pada kurun ketiga. Itu kena faham. Bukhari kurun ketiga, Muslim kurun ketiga, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai kurun ketiga, Imam Ahmad bin Hanbal pun kurun ketiga. Itu kena faham satu benda. Lambat. Proses penulisan tu ya awal, tapi pembukuan secara rasmi besar-besaran tu kurun ketiga. Baik, adakah sebelum tu ulama tak hafal hadis? No. Ulama dah hafal je. Oh, okey. Dengar ni. Okey, pegang senang. Okey. Tafsir lagi lambat, kurun keempat. Sebab tu Imam Tabari sendiri kurun keempat. Dipanggil Syekhul Mufassirin. Apakah tafsir tidak ditulis lebih awal, tapi tidak dibukukan secara rasmi? Pasal apa? Tak perlu ulama dulu hafal. Tuan-tuan kalau sebut ilmu tafsir, kalau tak sebut nama Qatadah, tak sebut nama Mujahid, tak cukup syarat. Tapi tak dapat dikesan ada ke kitab tafsir dikarang oleh Imam Mujahid. Bukan Mujahid yang seorang tu, bukan. Kalau belajar tafsir tak sebut nama Imam Mujahid, Imam Qatadah, tak cukup syarat. Tak mengaji tafsir dalam apa itu. Tapi itulah pembukuan tafsir rasminya bermula zaman kurun keempat. Dianggap zaman kemenangan ilmu tafsir. Ilmu hadis kurun ketiga. Ilmu fiqh kurun kedua. Kurun pertama Sufyan Tsauri ada, Auza'i ada, Nakhai ada. Tak perlu, sebab ulama dulu hafaz. Hebat ulama dulu dia hafal bang. Jadi budaya menghafal ni bukan pelik. Mai pula ada generasi ni bengong, dia pelik. Dia kata mana boleh hafal ratus ribu hadis, gila ke? Hang yang bodoh, jangan nak sama dengan orang.
Budak lah ni beringuih lagi, buh dalam Facebook. Dia kata mana ada orang boleh hafal 100,000. Kepala otak dia yang bodoh, dia nak sama ulama macam dia. Bukhari ni tuan-tuan, Imam Muslim cerita, aku ikut Bukhari. Ke mana pergi aku ikut Bukhari, kata Muslim. Kalau berjalan musafir ni, orang lain dah tidur, dah berhenti malam, orang rehat, orang penat jalan kaki. Tapi Bukhari tak tidur lagi. Dia duduk depan unggun kemah dia tu, dia ambil kayu, tulis dekat padang pasir tu, tulis padang, tulis padang, tulis padang. Jadi aku tanya Bukhari, buat apa Syekh malam tadi? Aku repeat hadis Nabi. Banyak mana tuan repeat? Tak banyak, 30,000 je. Tu ulama dulu yang budak beringuh hari ni nak petikaikan tu. Maknanya bukan pelik ulama zaman tu hafal 100,000. Syafi'i hafal 700,000, Abu Hanifah hafal 700,000, Imam Malik hafal 700,000, Daruqutni, Al-Hakim Nasaburi hafal 700,000, Ibnu Hajar hafal 1,000,000. 1,000,000. Kita 10 pun jam. Nak cerita Syafi'i, ambil contoh, nak bagi tuan-tuan nampak. Sebab hari ni kita tak faham mengaji tu. Kita ingat macam mana ulama dulu kan kitab agama. Sebab ada budak hari ni beringuih, boleh tulis kitab komplain Syafi'i. Nak bagi dia faham ni hari ni. Syafi'i datang ke Baghdad naik keldai, tak naik kereta, tak bawa laptop, pendrive pun tak bawa, melenggang je naik keldai, buku tak bawa. Selai sepinggang dia datang Baghdad. Orang Baghdad tahu Syafi'i datang ke Baghdad, satu Baghdad nak dialog dengan Syafi'i. Ulama tafsir, dialog tafsir. Ulama hadis, dialog hadis. Ulama fiqh. Masa itu pengikut Abu Hanifah ramai di Baghdad, debat dengan Syafi'i. Satu Baghdad debat dengan dia, tak goyang Syafi'i bang. Kau tuan-tuan, 3 orang main interview, ketak lutut dah. Baru 3 orang interview tu pun takat interview tauliah jawab agama je, ketak lutut dah. Tuan-tuan bayang, satu Baghdad interview dia seorang. Test Syafi'i ni macam mana? Tak goyang. Saya nak buat satu cerita. Ni ulama hadis di Baghdad nak test Syafi'i ni, kata Syafi'i ni hebat sangat. Jadi dia nak try Syafi'i ni tentang bab rijal hadis ni. Hadis ni, tuan-tuan belajar hadis, contoh Innamal A'malu Binniyat lah. Contohnya riwayat Bukhari yang tu. Imam Binniyat. Hadis tu hadis Bukhari daripada Sayyidina Umar. Siapa ambil daripada Sayyidina Umar? Dia semua ambil siapa? Bukhari ambil daripada siapa? Bukhari baru 3-4 sanad. Contohlah Syafi'i ambil mungkin 2 sanad, lebih dekat. Jadi zaman Syafi'i itu mungkin 2-3 sanad lah, tak banyak lah. Jadi banyak orang nak test Syafi'i tentang rawi-rawi hadis tu, bukan matan, rawi hadis tu dia nak test Syafi'i. Jadi orang yang handai bab rijal ni, dia hafal bapak rawi tu pun dia hafal. Pak bin apa, kenal tu rawi tu. Tuan-tuan, kawan haji, kawan berapa lama? Kenal tak pak nama apa? Kawan kita ni, pak nama apa? Pak Tok Wan dia nama apa? Tak kenal. Tak, tuan-tuan sendiri bin apa? Tok Wan nama apa? Tok Nyang nama apa? Pindah. Tak ingat. Jadi yang kawan ni tadi ni nak test Syafi'i. Mai. So kata kawan ulama hadis tadi, dia nak test Syafi'i. Kita test belah bapak. Rawi ni bin apa? Syafi'i kata belah bapak biasa. Tak main belah bapak, kita test belah mak. Belah mak pun apa? 700,000, bukan 70 hadis. Yang ada mangkuk ayub pergi kutuk, macam dia hafal berapa hadis dia hafal. Bila Syafi'i kata kita test belah mak lah, balik gitu Imam Mat tadi tu, dia nak test
Yang nak test tu bukan cak ayam, ulama Baghdad dah. Dalam bidang hadis. Bila Syafi'i kata kita test belah mak lah, belah pak biasa dah, belah mak kita try tengok. Balik gitu ke. Tuan-tuan, belah mak apa nama? Siapa hafal belah mak dia? Mak bin apa? Binti apa? Binti Tok Nyang nama apa? Pindah. Itu credibility Imam Syafi'i. Nak bagi tahu. Tapi kita kenal Syafi'i sebagai ulama fiqh. Kita tak tahu dia pakar hadis. Kita tak tahu Syafi'i pakar tafsir. Kita tak tahu. Kita tak tahu Syafi'i pakar lughah. Bukan nahwu ya, lughah. Apa kata ulama lughah? Tu Syafi'i ada karang dewan kan? Tahu dewan? Bukan dewan bahasa pustaka ni. Dewan ni maknanya sastra. Himpunan sastra. So kata-kata Imam Syafi'i dalam dewan sastra tu, ulama lughah, bukan ulama nahwu, ulama lughah ambil sebagai rujukan dalam bahasa Arab. Mana ulama lughah iktiraf kalau Syafi'i yang bercakap, syair dia dianggap sama level dengan syair syair jahiliah dulu. Amrul Qais tu, zaman-zaman tu Syafi'i sama level dengan dia orang. Boleh ada satu artikel dia buat, dia tulis itu Syafi'i silap faham bahasa Arab. Saya pun baca Mangkuk Ayun mana tulis ni, saya baca rupa-rupa penasihat bank, public bank, accountant public bank. Aku tanya dia muktada berapa jenis pun tak ada jawab, aku rasa. Khabar ni ada berapa syarat khabar pun aku rasa tak ada jawab. Dia boleh berani tulis artikel, boleh kutuk Imam Mujtahid. Inilah level kita hari ni. Dia ingat dia ada internet, dia pandai semua. No. Nak bagi tuan-tuan mudah faham macam mana? Tuan-tuan saya pergi kedai, abang adik-adik ni mana tuan rajin baca, pergi kedai buku tu, pergi beli buku medik, anatomi, patologi, biochemis, beli sampai 5-6 buah, baca seorang-seorang. Baca hafal sampai khatam. Lepas tu buat klinik sendiri. Boleh tak? Boleh tak saya tanya? Tuan-tuan ni awaknya tak buka. Dia suara tak sedap. Tak pun sedap. Okey. Tuan-tuan baca buku perubatan tadi, tak kira lah. Buku perubatan tu kan banyak, 5 subjek je. Saya sembang kawan, ambil medik berapa subjek? 5 paper je. Daripada tahun 1 sampai tahun 5 paper je. Cuma tambah 1 paper tahun 5 psikologi. Dia tanya saya, ambil berapa paper? 1 sem 16 paper. Tapi aku keluar Sudian jadi ustaz, hang keluar jadi doktor. Tak aci. Saya tunjuk buku psikologi saya ngaji lebih tebal daripada dia ambil medik tu. Buku psikologi saya ambil dalam Sudian tu lagi tebal daripada psikologi yang dia belajar dalam medik tu. Saya tunjuk, ni aku ambil Sudian. Tu hang lagi tebal daripada kita aku. Tapi aku jadi ustaz, hang jadi doktor. Tak aci. Nampak macam mana? Soalan, tuan-tuan balik baca buku perubatan tadi, tuan-tuan buka klinik, orang kira jadi doktor. Boleh jadi doktor? Tak masuk universiti, tak masuk kolej, boleh jadi doktor. Tuan-tuan pergi beli buku undang, baca buku lembagaan, buku undang, betul buat guaman sendiri. Pergi mahkamah, hakim tanya, you belajar universiti mana? Tak ada belajar, baca buku sendiri. Dia perambat macam tu, dia keluar mahkamah. Tapi hari ni baca buku sendiri jadi ustaz. Ni masalah. Ni masalah ni. Kalau bab dunia kita nak cari pakar, contohlah, tuan-tuan nak naik kapal terbang. Naik terbang. Apa nama pramugari umum. Minta maaf lah, pilot sakit perut tak dapat datang hari ni. Kita ambil driver limousine bawa kapal terbang. Tuan-tuan nak naik? Tak nak tanya, tuan-tuan nak naik kapal terbang? Ustaz gila ke apa, mampus tak mau naik, tahu pun. Driver juga, dia pakai terbang dia bawa limousine, apa masalah? Oi, tak boleh ustaz, nak jadi pilot ni kena belajar semua. Tahu pun. Macam tu juga ilmu agama. Apa kata Syafi'i? Apa kata Imam Syafi'i? La yahillu li ahadin an yatakallama fi hadzal Quran illa alimun bil Arabiyyah. Tidak halal satu orang untuk bercakap tentang Quran melainkan orang yang pakar bahasa Arab.
Bukan takat tahu ana hantar. No. Ni yang tak tahu bahasa Arab pun terbiang nak pergi tafsir Quran. Siap komplain lagi Tabari tafsir tak betul. Punya pok je kepala patutnya. Hari ni, zaman hari ni. Tak, saya nak cakap pasal apa, nak bagi tuan-tuan clear. Ilmu ni ada metod dia. Nak buat surau ni pun ada metod dia. Orang tukang simen, kalau bak besi dia tak reti, dia kena tanya tukang besi. Melainkan dia belajar betul. Saya pernah tengok orang tukang rumah, piling orang lain buat. Saya tanya, pasal apa tak buat? Saya tak reti ustaz, ni kena panggil orang dia. Lah, nak tile, bubuh tile. Member tu dia dah buat semua tiang, tile panggil orang, pasal apa panggil dia? Tak reti ustaz, dia kena betul-betul pandai buat tile. Oh ya ke, ingat saya kan main tempek macam tu kan? Dah, tak boleh. Kalau main tempek je, hang berterabuk dah tile gitu. Tu bak tukang pun ada bidangnya. Tuan-tuan sakit lutut, sakit tulang, pergi jumpa doktor tulang ke doktor gigi? Dah nak tanya ni. Bang, nak jumpa doktor tulang ke doktor gigi? Doktor tulang ustaz, doktor gigi dia cabut gigi tulang lutut macam mana? Macam tu ke ilmu? Nak tahu tafsir, pergi tanya ulama. Nak tahu Quran, pergi tanya ulama tafsir. Nak tahu hadis sahih ke tak, pergi cek ulama hadis. Nak tahu bab hukum, pergi cek ulama fiqh. Nak tahu tauhid, pergi rujuk ulama akidah. Bidang dia duk kaji pagi petang siang malam, duk kupas, tu bidang dia. Bukan semua orang pandai semua benda. Tapi tuan-tuan kena faham ni. Banyak orang cakap, ulama tauhid ni bukan pandai hadis. Tuan-tuan, Abu Hasan Asy'ari ni title dia muhaddis. Abu Hasan Asy'ari ni level dia zaman tu, kurun ketiga tu, title dia muhaddis. Yang mana bila tu dia bawah sikit pada Bukhari zaman dia. Zaman tu bila orang tanya Bukhari, Syekh, nak jadi ulama hadis ni 100,000 cukup dah hafal? Macam tu je Bukhari kata. 100,000 tak boleh. 200,000 tak boleh. 300,000 boleh lah. Boleh lah. Bang faham tak maksud tu? Mana kalau zaman tu nak panggil kata ulama hadis 300,000 tu budak beringui lah. Itulah level Abu Hasan Asy'ari. Yang boleh kita berani ni cakap Abu Hasan Asy'ari bukan pakar hadis. Imam Tahawi yang karang akidah Tahawiyah tu pakar hadis. Kena jangan faham, jangan tak reti. Ya. Kalau kita buka sanad balik ulama tu, ulama hadis mai pada ulama fiqh. Imam Syafi'i anak murid kanan dia Muzani Rabi'. Anak murid Muzani Rabi' ni turunnya ulama hadis Abu Dawud. Baru tahu. Kita baru tahu. Kita ingat daripada ulama hadis mai ulama fiqh tak? Daripada ulama fiqh turun ulama hadis. Tuan-tuan kena faham tu silsilah ilmu tu. Baik. Kenapa ilmu tauhid lambat dikarang? Lambat muncul. Sebab ulama masa tu obses tentang Quran, obses tentang hadis. Bukukan Quran, bukukan ilmu qiraat, bukukan hadis. Fiqh paling obses. Sebab tu kalau tuan-tuan kaji betul-betul kurun pertama kedua, ulama fiqh paling banyak. Termasuk imam kita Syafi'i, termasuk Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, termasuk semua. Sufyan Tsauri sebelum tu, Ibnu Uyainah, Auza'i, Nakhai, ni semua ulama hadis, ulama fiqh. Dia ulama hadis, dia ulama fiqh. Imam Zuhri yang kata dia oleh anak murid Imam Zuhri, namanya Muhammad Wahab, dia kata, kalau tidak kena Zuhri dan Malik, aku tak faham dalam ilmu hadis. Kalau tidak kena Malik dan Zuhri, aku tak faham ilmu hadis.
Agak-agak yang mengaji tu siapa tu? Yang duduk cakap tu. Level kita ke yang cakap? Dah. Dia hafal ratus ribu dah. Tapi dia keluar kenyataan tu dia. Kalau tidak kena malik huraikan hadis Nabi ni, kalau tidak ada orang macam Zuhri kupas hadis Nabi ni, aku tak faham hadis Nabi. Yang kita ni main kurun 15 pandai hadis daripada ulama dulu kan macam mana? Simpan kata-kata ulama ni. Ni ulama salah ni. Bukan saya cakap, ulama salah. Baik. Bila mula timbul akidah? Masalah akidah mula timbul seawal zaman Sayyidina Ali ni. Dua puak timbul, Khawarij, Syiah. Dia mula dengan politik. Tak guna betul politik ni dah. Mula. Tak apa kot no. Nak beritahu. Orang kalau bak kuasa ni, nak pegang kuasa ni, dia langgar je. Agama ke bangsa dia, janji dapat kuasa. Tu je. Ini sejarah dia kena faham. Jadi ada golongan yang nak juga Ali jadi khalifah. Dia tak setuju Muawiyah naik. Kononnya dia backup Ali. Konon lah. Kononnya Ali sokong dia. Sebab tu dia namakan diri dia Syiah. Masuk Syiah tu penyokong. Ada geng pula Ali pun tak sokong, Muawiyah pun tak sokong. Tu nama Khawarij. Tu paling tak guna sekali. Dia dah malah mula buat taik zaman Osman lagi. Bahkan kata ulama sirah, ulama sejarah, ulama tamadun, perpecahan umat Islam hari ini yang kita terpaksa hakung lebih 1000 tahun ini berpunca daripada orang yang bangkit berontak lawan Osman. Bang, kalaulah benda dah lepas, tapi akan datang tak apa. Kalau dah lepas tak boleh. Kalaulah kat Malaysia ni, tanah Melayu kita ni, ada pemerintah macam Osman, Allahu Akbar. Kalau ada, sebab kata Pirambi buat cerita lah, kadang-kadang, jarang. Kalau ada, Allah seronoknya kita. Tapi macam tu punya baik boleh kena fitnah. Tak tahu terpegang cakap sebetulnya. Zaman bila tu? Zaman sahabat masih wujud. Anak-anak sahabat masih wujud. Boleh terkena fitnah. Bahayanya fitnah. Dan cerita yang saya tak sanggup nak cerita kat tuan-tuan, tapi terpaksa cerita. Ni kesan fitnah. Antara orang yang bangkit memberontak lawan Osman tu siapa dia? Anak Abu Bakar sendiri. Kalau anak Abu Bakar, title dia apa? Kalau anak Abu Bakar, title dia apa? Kalau tak sahabat pun tabi'in besar lah, tentulah anak Abu Bakar. Antara orang yang pergi tendang rumah Osman, masuk pegang Osman tu ialah anak Abu Bakar sendiri. Bodyguard Osman kata, kami tahan tuan, ni pokok ni takut. Kata Osman, biar aku mati tak. Allahu Akbar. Kau tuan-tuan boleh? Kau tuan-tuan jadi presiden, orang nak katuk kita, biarlah orang katuk, biar aku mati tak apa. Biasa tengok Syria macam mana, tengok macam mana. Ambil senapang tembak mampu yang biar rakyat. Tapi Osman, aku lebih rela aku mati daripada orang lain mati, biarlah aku mati tak apa. Dia suruh bodyguard dia keluar, yang nak tahankan dia tu keluar pada istana, keluar. Biar. Jadi masuk berapa orang? Antara orang yang mula-mula pegang Osman ialah anak Abu Bakar. Dia pegang janggut Osman. Marah Osman? Orang nak bagi kita tak marah lagi. Apa punya orang, bang? Itulah sahabat luar biasa. Bila anak Abu Bakar pegang janggut Osman, Osman senyum.
Apa kata dia pada anak Abu Bakar? Kamu pegang janggut aku ni, kata Osman, teringat pak kamu. Tak teriak bang dengar macam ni. Teringat bapak kamu. Bapak kamu pernah pegang aku macam tu dah, kata. Dia pernah gurau dengan aku macam tu, kamu pegang. Diam anak Abu Bakar. Baru dia sedar yang dia pegang janggut tu siapa dia? Sahabat Nabi, menantu Rasulullah, kawan rapat bapak dia sendiri. Sebab tu sentimen ni sangat bahaya. Sentimen ni sangat bahaya. Jangan bertindak ikut sentimen. Baru dia sedar yang dia pegang janggut tu, yang dia terpengaruh dengan fitnah tu, yang nak difitnah, yang nak dibunuh tu ialah menantu Rasul. Maka baru dia sedar, baru dia insaf, dia minta maaf ke Osman, minta maaf ya Osman. Osman kata tak apa. Dia pun terbunuh sama sekali untuk mempertahankan Sayyidina Osman. Atas salah apa Osman dituduh? Pasal tak sembahyang jamak. Osman ni orang Arab ni biasalah bini ramai, kan? Jadi bini ramai, pak mentua pun ramai, mak mentua pun ramai. Jadi satu kisah, Osman ni dia berjalan mana, dia ada singgah satu kampung tu kampung pak mentua dia. So dia tak sembahyang jamak, dia sembahyang biasa penuh. Itu jadi isu fitnah. La ilaha illallah. Agak-agak kita hari ni kalau macam tu fitnah je bang. Tak sembahyang pun ramai. Itulah cerita. Zaman tu tak ada Facebook lagi tu, tak ada WhatsApp lagi, dah fitnah dah macam tu. Jahatnya fitnah. Maka kata ulama sejarah, orang yang membangkitkan sebenarnya apa? Dia tahu cara untuk menjatuhkan kerajaan Islam dengan fitnah. Itu saja cara terbaik. Rosakkan dari dalam. Islam sangat kuat masa itu, conquer dua empire dunia. Maka cara untuk jatuhkan Islam ialah pecahkan dari dalam. Orang sebegitu baik dibunuh. Sayyidina Ali dibunuh. Bila tengok Umar, Osman, Ali kena bunuh, Muawiyah buat apa lagi? Buat bodyguard lah. Kan? Itu dah timbul istilah bodyguard tu. Dia wujud istana, nak masuk istana, guard lain. Nak masuk pintu tengah, guard lain. Nak menjumpa PA, guard lain. Nak jumpa, baru guard lain. Mulalah orang kutuk Muawiyah. Hang tak buat pun. Zaman Abu Bakar, Umar awak tak buat. Kalau aku ikut macam dia pun juga, aku sekali lebuh kata Muawiyah, kan? Lepas tu aku buat bodyguard. Sejarah gitu. Macam orang tanya Sayyidina Ali lah. Orang lok-lok dulu ada lah. Zaman Ali dah melakukan kacau bilau dah. Sebab tu Ali merintah tak lama, dalam 3 tahun macam tu. Jadi dah mula kacau dah. Jadi adalah seorang dua yang pergi buat kenen-kenen pada Ali lah. Ali awak zaman hang tak sama macam zaman Abu Bakar. Dia nak perli lah, konon-konon lah. Silap orang lah yang nak dia perli tu. Sayyidina Ali ni orang cerdik. Sangat cerdik. Tentu kalau belajar faraid kan, ada ambil faraid, dia ada satu bab dalam faraid, masalah faraid itu dia panggil masalah mimbariyah. Orang tanya Ali masa Ali nak naik mimbar, kan tok khatib untuk bila innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallam taslima. Kita macam tu kalau jadi tok khatib ketak lutut dah, tak fikir lain dah. Dapat tongkat tu bilik kertas tak kira dah, takut silap baca kan. Ali nak naik khutbah masa tu orang tanya faraid, pada itu kan tanya pun kan. Masalah tu memang rumit. Ali jawab on the spot, tak payah fikir 5 minit, tak payah, on the spot keluar pada mulut Ali, gini settle. Tuan-tuan bayang, handai tak handai. Sina Ali cerdik tak cerdik, alim tak alim, on the spot. Aku pun tak beli kalau tanya jadi sana. Pen pinjam pen jangan. Nak kira dulu. Aun ke apa ke kan, kena kira balik. Ni dah Ali jawab on the spot dia. Ya Rabbana, hebat. Luar biasa. Jadi orang tanya Ali, awak zaman hang tak sama dengan zaman Abu Bakar? Zaman Abu Bakar okey, awak zaman hang dah kalut dah.
Ali jawab relax je. Zaman Abu Bakar dulu, pemimpin dia macam Abu Bakar, follower dia macam aku. Sebab tu aman. Pemerintah dia macam Abu Bakar, follower dia macam aku. Zaman aku merintah, pemerintah macam aku, follower macam hang. Sebab tu hara. Kena sebiji bubuh tanpa dush kena balik gitu ya. Orang cerdik. Dah timbul yang tu. Mula timbul politik. Penyokong Ali, penyokong tak sokong Ali, tak sokong Muawiyah. Maka timbul masalah akidah pertama sekali, mengkafirkan sahabat ni. Maka mereka digelar sebagai Khawarij. Kalau tuan-tuan buka sejarah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Pak Khawarij ni, apa kata orang putih? Pain in the butt. Faham cakap orang putih? Tak faham. Apa nak bahasa Melayu tu? Apa bahasa Melayu? Menyemak, menyusahkan, buat kacau. Khawarij ni buat kacau. Dia kacau sana, dia kacau sini. Memang memeningkan pentadbiran Umayyah dengan Abbasiyah. Memang betul. Kita boleh buka sejarah. Kita belajar sejarah Umayyah hebat. Kita belajar hak tu ya. Buka kerajaan, buka negeri, kita tak tahu yang pening kepala otak pentadbir kau, kita tak tahu. Macam kita hari ni lah tengok Putrajaya. Best yang jadi PM. Piduk tengok, jadi PM tengok. Mak tahu berakai tak berakai. Kan? Sedapnya ustaz tu cakap kan. Orang keluar cakap, mai tengok, mai buka kitab tengok boleh. Bukan semua sama. Bukan semua, masing-masing tu ada bidang dia. Jadi apa nama tadi? Timbul masalah mengkafirkan sahabat. Itu masalah akidah yang pertama. Sebab tu kalau kita belajar bab perbandingan ataupun mazhab ataupun aliran yang adalah akidah, Khawarij mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Dalam istilah dia murtakibul kabir, orang yang buat dosa besar. So Ali dan Muawiyah dianggap melakukan dosa besar. Pasal apa? Sebab langgar perintah Allah Ta'ala. Sedap betul dia buat hukum. Orang marah kan, orang tengah berontak kan, buat hukum. Macam tu lah apa? Kan berlaku majlis hakim antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu, yang diwakili oleh Ali, diwakili oleh Abu Musa Asy'ari yang daripada keturunan Abu Hasan Asy'ari. Apa nama? Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Abu Musa Asy'ari ni orang warak, orang zuhud, cakap betapa nak reti. Itu wakil bagi Sayyidina Ali. Amr bin As orang cerdik, gubernur Mesir dah. Orang politik cekap. Macam kita hari ni lah kan, orang kampung, pak lebih kampung lawan ustaz ada komputer kalah. Tu cerita. So bila berlaku MOU tadi, maka Ali diwujudkan jawatan. Ali pun tak apalah, redha lah, menyokong dia mari. Ali kau kena lawan. Ali kata tak apa, biarlah. Dia pun lantik pula Hasan, anak Sayyidina Ali. Hasan pun dilantik dah, dibai'ah lebih kurang 3 bulan. Hasan pun tengok Muawiyah tak setuju. Hasan pun dengan relanya pergi jumpa Muawiyah. Aku serahlah kuasa, kau ambil aku jadi. Bila Hasan serahkan kuasa khilafah pada Muawiyah, maka Muawiyah secara rasminya menjadi khalifah Islam yang kelima. Itu kena faham sejarah. Tapi follower tadi tak puas hati. Dia tak puas hati pula, maka mereka pun dipinggirkan daripada kerajaan. Sebab berontak. Bila berontak kena buang, tak duduk lah pekan besar. Duduk. Kalau kita sini duduk balik deh, orang kata ceruk. Bukan ceruk Tok Kun. Tentang marah lah ceruk Tok Kun kan. Itu lain. Orang Melayu panggil ceruk kan. Ceruk mana ulu banat tu lah. Jadi kalau pada dia dalam tanah Arab ni, padang pasir lah ujung-ujung, jauh daripada mainstream. Mainstream ni ada universiti, ada madrasah, ada ulama tafsir, ada ulama hadis. Mereka ni duduk di pinggiran. Mereka duduk bincang sama mereka. Bila bincang sama mereka, maka lahirlah hadis maudhu'. Demi politik ni kan, orang sanggup buat apa saja.
Maka orang yang mula buat rekah di palsu ialah penyokong Syiah tadi. Dia lah buat rekah di palsu. Memaki Abu Bakar, memaki Umar, memuji melangit Sayyidina Ali. Sepatutnya dia berkata Nabi dah janji pada Ali untuk jadi khalifah, macam-macam mereka. Jadi sebab tu ulama fokus kepada hadis. So dah ada ulama yang jaga bidang tu, ada jaga sangat, selamat lah. Tapi benda tu masih tersebar. Sebab peribahasa Arab ada sebut kan, likulli saqit laqit, likulli saqit laqit, setiap yang jatuh ada orang kutip. Itu peribahasa. Setiap yang jatuh ada orang kutip. Walaupun ajaran tu tak betul macam mana, tuan-tuan tengok Yapin boleh ada follower. Haram sungguh. Kita ikut tak masuk akal yang disembang, tapi ada yang ikut. Ada. Yang benar juga yang ikut lah. Itu masalah. Macam ni kan? Ekstrim tu. Maki Abu Bakar, maki Umar. Tak masuk akal kita benda macam tu. Kita buka sini Abu Bakar macam mana sejarah kita tahu. Umar ni orang Parsi pun tengok dia tabik spring. Bila Umar datang ke Baitul Maqdis untuk terima kunci Masjid Aqsa, ada pendeta Yahudi Nasara yang ada di situ. Dia pun tengok mana dia presiden Islam ni, siapa dia ni, bapa presidennya siapa. Pakat tengok itu orang mari. Umar pakai jubah bertampai 12. Bang, siapa baju tampai 12? Tampai satu pun tak ada bang. Koyak sikit tu kau jamu lah kan. Takkanlah Abang Haji nak pakai jubah koyak main masjid. Jubah ada 18 dekat almari, tukar-tukar. Pagi lain, tengah hari lain, petang lain. Umar, presiden Empire Islam, boleh datang terima kunci Baitul Maqdis, majlis rasmi, datang dengan jubah sampai 12. Allahu Akbar. Yang Parlimen Islam dah tunggu tu. Parlimen Islam dah tunggu dah kat sana. Tengok Umar datang apa itu. Mari demo Amir Mukminin. Ni majlis rasmi. Ni bukan nak pergi makan cokodok kedai kat Bita. Ni majlis rasmi. No presiden Empire ni madu no. Tuan pakai baju bah ni. Ya Allah itu. Apa kata Umar? Dengar baik dekat Umar. Ni tuan-tuan kena hafal ni, kata Sayyidina Umar. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Ingat tak dulu kita ni siapa, kata Umar. Dulu masa Nabi belum jadi rasul, bagi tahu kita Islam. Kita ni apa pun tak ada. Ilek, perpucik, apa pun tak ada. Adab jahiliah apa yang ada? Semua duk bergaduh sama sendiri dah. Arab ni punya teruk, ketua kampung pun tak ada. Lah teruk sungguh. Ketua kampung pun tak ada. Dia cuma ada ketua kabilah, ketua bani tu. Kalau perang bincang dulu, mesyuarat dulu. Lambat mesyuarat kena lutu dengan musuh. Lebuh bi. Bodyguard negeri pun tak ada. Punya teruk. Tapi hari ini aku dipanggil secara rasmi, pembesar Rom serah dengan rasmi, surrender kepada kerajaan Islam. Kita mulia, kata Abu Umar, bukan pasal jubah lawa, bukan pasal kuda smart. Kita dimuliakan Allah pasal Islam. Tuan-tuan ingat cakap Sayyidina Umar. Famahma nabtaghil izzah. Ingat kata Sayyidina Umar, kalau kita cari kemuliaan lain bighairi ma a'azzana Allah, lain daripada apa yang Tuhan muliakan kita, azzallana Allah. Kalau kita cari lain daripada Islam, kita tak bangga dengan Islam, kita tak dokong betul-betul Islam, Tuhan sendiri hinakan kita sampai dah masa. Ustaz pun sembang bab pangkat payah. Bukan sini bang, tempat lain. Bukan sini, tempat lain. Ustaz sini bagus.
Saya kawan-kawan mai jumpa. Gaji hang berapa kat Yusah? Aku rasa nak berpelampang je sudah. Lama tak jumpa ni, 10 tahun tak jumpa member Mesir sekali kan. Sembang-sembang main jumpa. Gaji hang berapa kan? Aku punya pok dah orang tua sudah. Kalau nak kira gaji, aku tak jadi ustaz lah, ambil aku jadi raja lawak. Lagi kaya daripada jadi ustaz. Mengaji daripada sekolah harap pergi Mesir nak pecah kepala apa kitab tak gaji 5,000 ni tak boleh modal. Tengok aja lawak buka kedai Bubble Bee pun menduru pergi. Cuba aku buat kedai, siapa nak pergi? Ustaz saya mabak gaji, macam mana jenis rumah? Ayah lah cakap. Tapi kalau sembang, dia lah paling hebat. Mbak Haraki, tak kucing ni semua. Semua kulit dia bang. Nak cakap tu tak nak marah-marah. Nak cakap gitu bang. Bagi tuan-tuan faham benda macam ni. Maka akidah yang pertama timbul, Syiah dan Khawarij. Tak lama lepas tu, maka dah timbul lah isu mengkafirkan orang berlaku dosa besar, berlaku dah pemujaan pada Ali teruk. Masuk jarum pula, Yahudi masuk jarum. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kaji lah bab-bab agama, bab ideologi, pusing pi pusing mari, ada Yahudi dalam tu. Kalau tuan-tuan kaji lah, nak ajak tuan-tuan bincang jenuh juga lah kan? Sebab saya mengaji pun tak lama, baru 30 tahun. Nak ajak tuan-tuan bincang kitab tu penat. Tapi nak bagi conclusion mudah. Darwin ke nama dia, Stalin ke nama dia, Karl Marx ke nama dia, Sigmund Freud ke nama dia, apa tu yang sekok tu, Albert Einstein ke nama dia, Mustafa Kemal Atatürk ke nama dia. Tak kira lah pumpang pi pumpang mari, pusing-pusing ada belakang dia Yahudi. Yang terbaru ni apa Freemason lah, apa benda bala apa. Pusing pi pusing mari, Yahudi belakang. Memang mereka ni profesional bab tu kot. Dia pagi petang siang malam dia fikir macam mana nak bagi wara orang Islam. Yang kita tak pernah fikir macam tu. Relax je esok bagi ada nasi lemak sepinggan jadi. Saya masa baca hadis Nabi tu, Nabi sebut hadis Nabi ni banyak bab amalan ni banyak, tapi ada satu hadis Nabi sebut tu, mafhum lebih kurang hadis tu, siapa yang mati dalam keadaan tidak ada di bahunya perasaan keinginan untuk berjihad fi sabilillah, matinya kata Nabi mati jahiliah. Berat bang, mati jahiliah ni macam Abu Lahab berjihad. Sedangkan dia lain kata cukup semayang, puasa, zakat, haji. Macam mana Nabi cakap macam tu? Saya pun jenuh nak faham macam mana Nabi cakap macam tu. Tapi bila kita lalui kehidupan ni, saya yang duduk dalam bidang pemikiran ideologi ni kan, macam mana orang kafir, Yahudi, Kristian, free thinker nak rosakkan Islam ni dengan tafsir, hadis, fiqh, semua sudut dia serang. Ulama tak duduk diam bang. Pening kepala otak ulama pergi petang saya malam fikir. Boleh kita relax je. Semayang tanya rukun berapa pun tak tahu. Acik test. Boleh test bang. Buat pusing satu taman ni test. Rukun semayang ada berapa kak tanya. Ada berapa batalkan semayang? Jenuh. Tu boleh tanya syarat sah semayang ni ada berapa. Tu boleh tanya syarat rukuk ada berapa? Penat dah ustaz. Saya sibuk ni kan. Sibuk padahal dengar lagu Islam 3 jam boleh je sehari, tak ada masalah. Tapi nak ambil masa baiki diri tak ada. Sibuk. Tengok Facebook 3 jam sehari. Main game 3 jam sehari. Membawang 8 jam sehari. Mana ada masa nak tengok kitab, nak mengaji, tak ada. Itulah realiti berlaku dalam Islam ni. Sedangkan musuh Islam duk attack semua sudut. Sampai ada anak Melayu kita boleh kata kiamat logik ke? Bang, saya cakap tu orang Orang Kuala main tanya saya. Nak tanya sikit soalan.
Kiamat ni logik Ustaz. Tu dia tentang faham apa maksud dia. Dia fikir macam mana? Kiamat ni logik Ustaz. Siapa yang cakap itu? Taklah, dunia sekarang dah comel dah. Ada Putrajaya, dia sebut Putrajaya tak tahan. Putrajaya ada highway, ada universiti, kan? Cantik, comel. Takkan Tuhan nak bagi lingkup? Tu rugilah Tuhan. Tu nak berpenyepak rasa ayat macam tu. Ingat Tuhan tu Pak Teri laki mahal nak cakap macam tu. Tapi sabarlah, orang main tanya kan, Ustaz tak boleh maki orang, dia kena relax. Ustaz ni kena sabar, padahal dalam hati tu nak meletup dah, mempenyepak lah rasa lah, tapi sabar kan. Satu orang kata Ustaz apa kenal kan, relax. Saya kata benda tu pada pahaman mika. Yang ada untung rugi ni kita. Tuan-tuan beli handphone harga 2,000, tuk-tuk tak boleh pakai, rugi tak? Rugi kan. Beli anak musang king 30 pokok nak tanam belakang tu, kononnya ada tanah rizab belakang tu, beli 30 anak musang king, beli tanam hari ni, besok lebuh babi main sodok, 30 pokok lebuh. Satu anak musang king kata dekat RM100, 30 pokok 3,000. Allah, tepuk daya Bang Haji, ya Allah, 3,000 kalau bayar down payment apa kereta baru apa keluar, down payment kereta pun lepas keluar kereta baru, kena beli tanam musyaking lebuh habis, sapu di babi. Rugi pasal apa? Kita manusia ada modal, ada untung, ada rugi. Tuhan ada rugi? Tak ada. Kalau seluruh dunia, seluruh alam ni taat sekalipun pada Allah, daripada malaikat sampai iblis pun mari masuk masjid sembahyang, contoh, adakah Tuhan untung? Tak. Seronok Tuhan, untung Tuhan. Ini masa apa semua orang Islam? Tak untung bagi orang Ta'ala. Seluruh manusia ni daripada langit sampai bumi semua kafir, tak ada satu pun semayang pada orang Ta'ala. Tuhan rugi? Tak. Faham tak? Tu tauhid. Tu kata Allah, ismun alamun ala zati wajibul wujud mustaghnin an kulli ma siwa wa yaftaqiru ilaihi ghairu. Kemah ulama bubuh dulu bang. Ulama bubuh dulu kemah dah. Kita belanja di pondok dah baca dah tu mulai kita tauhid dah. Allah ni nama bagi zat wajibul wujud yang terkaya daripada segalanya dan lain daripada Allah, memerlu pada Allah Taala. Kita kalau Tuhan tarik oksigen 15 saat cukup. Baru Covid dah huru-hara dah. Huru-hara satu dunia Covid ni. Amerika huru-hara, Rusia huru-hara, Jerman ni kata handai bak nuklear pun huru-hara, habis. Baru hantar virus. Tuan-tuan bayang kalau Tuhan stop oksigen seminit. Nak bagi tahu kita ni perlu pada Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Tuhan stop oksigen seminit je. Macam pindah lebuh ruyuk ni. Setiap saat, setiap detik kita perlu Allah Ta'ala. Tuhan perlu kita? Tak. Kita perlu Allah Ta'ala. Siapa tuan-tuan tidur malam ni sekejap, kata malam ni balik tidur, kata kedua tidur, siapa yang sebelum tidur doa minta Tuhan panjang umur, kata I don't think so. Tak ada doa lebuh. Tak ada. Sambil tengok bola habis minta je lebuh tidur. Kena balik ni kena apa nama burger mak rezeki pula, balik kena ni letak pula banting lebuh depan TV, lebuh pagi-pagi. Tak ada doa minta panjang umur, tapi bangkit pagi esok relax je. Morning. Ada sebut alhamdulillah, Allah Tuhan bagi panjang umur, tak ada minta doa pada Tuhan nanti punya. Tak, Tuhan. Bang pergi jumpa Perdana Menteri baru ni, minta Datuk Seri minta extend umur sehari boleh, minta. Siapa dalam dunia ni boleh bagi umur kita tambah angkat tangan? Tak ada. Allah Ta'ala pernah minta, tak ada minta pun Tuhan bagi. Sebab tu orang stres ni orang paling bodoh ni. Tuhan bagi kita semua oksigen, nyawa, ni paling penting dalam hidup kita bang. Tapi stres pasal apa? Tak dapat kereta baru, stres. Tak
Tak dapat ambil cun, stres. Tak dapat jadi PM, stres. Betul dah kata hukama, Tuhan dah bagi apa yang kita perlu, tapi kita tak pernah nampak. Kita duk fikir, kenapa Tuhan tak bagi aku sekian-sekian. Kita lupa Tuhan dah bagi segalanya pada kita. Tak usah banyak bang bayangkan siku tak boleh bergerak. Abang Haji bangkit pagi esok, siku tak boleh gerak. Nak minum macam mana bang? Abang tak? Bang, abang saya nak minum macam mana kalau siku tak boleh bengkok? Duk keras macam tu lah. Minum okey lagi, nak rasa berak macam mana? Tapi pernah tak kita bangkit pagi, Alhamdulillah, Tuhan bagi aku hidup. Walaupun aku tak kaya, sihat, walafiat, gaut sikit-sikit tu standard lah. Melantok kerang sampai 3 kilo sehari, duk gaduh gaut. Apalah dosa aku ni. Tak, saya duk baca tu, WhatsApp kawan-kawan dalam status lah, ada baca. Duk mengeluh lah. Aku rasa nak berpenyepak seorang-seorang. Apalah dosa aku pada Tuhan, kenapa kecil manis ku naik. Melantak durian sampai sebakui, heran pasal kecil manis ni. Duk heran apa? Sendiri cari penyakit. Tak usah ada gaduh lah. Standard lah sakit Tuhan bagi. Bang, cuba terbayang Abang Haji tak sakit. Umur 80 pun macam umur 18 macam. Nak ajak tuan-tuan fikir ni. Mengaji kalau tak fikir, betul sama mengaji. Tu ya. Banyak kita mengaji ni khatam 7-8 kitab tapi tak faham pun. Masa apa kita tak berfikir. Ni bukan kebat dah. Contoh sahaja ni. Tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan tak sakit. Lah umur 70, 60 macam umur 16 macam. Agak-agak main surau tak? Saya lah contoh. Ni dekat 50 lah bang. Bukan muda ni. Tapi dia kata macam 30 dia kata. Anak murid lah kata, Ustaz mau apa? Agak-agak mau apa? 32? Aku servis di Yusuf pun 22 tahun. Main 32 main mana? Aku kata nak pencing susah lah. Ustaz dia betul sungguh. Alhamdulillah rezeki Allah. Walaupun tak gaya mana, hati senang. Yang penting hati senang. Pasal apa kita senang hati? Sebab kita yakin Allah Ta'ala bagi semua. Tak percaya tuan-tuan, kalau tuan-tuan stres so hati, tuan-tuan tulis. Pasal apa stres? Tulis. Ada tak tuan-tuan stres? Pasal semayang. Balik-balik semayang stres. Balik-balik jumpa Mak Haji kat rumah. Awak Pak Haji ya? Stres. Pasal apa? Bawa dia semayang syak. Tak ada siapa buat ibadat jadi stres. Tunggu semayang tak pergi haji, punya penat buat haji tu, tapi balik senyum. Dengan gaut-gaut pun senyum balik haji. Pada penat ya Rabbi tanya orang buat haji, tapi seronok ya Allah. Pasal apa? Alhamdulillah. Ada stres? Kita stres pasal apa bang? Pasal bini, pasal anak, pasal kereta, pasal bos, pasal pangkat, pasal nak beli kereta tak dapat, pasal EDPN tak dapat. Tu lah. Tapi kalau fikir bahawa semua ni Allah Ta'ala punya, hilang stres. Sebab tu Tuhan kata apa? Ala inna awliya Allahi la khafun alaihim wa la hum yahzanun. Nak jampai iman tu bang, Allahu Rabbi. Cakap boleh, aku pun cakap boleh. Tak naik pangkat marah ke? Marah kan, tapi sabarlah buat muka kontrol kan. Mana nak naik pangkat? Union mana dia naik pangkat? Lawan bos kan. Siapa suruh kan? Okey. Tak lama lepas itu, zaman sahabat Nabi masih hidup. Tuan-tuan boleh buka dalam Sahih Muslim, dalam bab iman, dalam bab qada qadar. Tuan-tuan boleh buka bab awal-awal dalam Sahih Muslim. Tuan-tuan buka
zaman Ibnu Umar masih hidup, datang 2 orang daripada Kufah. Masa tu Baghdad belum ada. Baghdad zaman Abbasiyah baru ada. Ni zaman Umayyah. Ibnu Umar masih ada. Zaman Umayyah. Ibnu Umar antara sahabat yang paling lambat meninggal, wafat. Datang 2 orang daripada Kufah. Naik unta, bukan dekat. Sebulan baru sampai. Nak cari ilmu. Kita nak start motor main surah pun malas. La ilaha illallah. Bukan orang sini tempat lain. Tu surau ni rumah. Nak pergi mengaji tak mau. Tu asal kata Nabi duduk pondok 8 tahun. Haram tak pergi lepas sudah. Nak main mengaji, main dekat surau tak mau. Ni 2 orang tadi ni, dengan sebab dia main jumpa Ibnu Umar, maka dia sampai tahap tabi'in. Sebab dia main jumpa Ibnu Umar di Madinah. Sebab ada masalah berlaku di Kufah. Dia mari jumpa Ibnu Umar, tanya, wahai sahabat Nabi, ya, kata, di tempat kami tu, macam orang Penang nak cakap kan, bukan orang Penang lah, ni orang Arab nak cakap kan. Tempat kami tu ada satu puak, dia mengatakan bahawa Tuhan tak tahu. Dah berlaku baru Tuhan tahu. Dah jadi macam hari ni, saya datang jumpa Tuan ni, baru Tuhan tahu. Oh, ada 2 orang main jumpa Ibnu Umar, baru Tuhan tahu. Sebelum tu Tuhan tak tahu. Apa pandangan Tuan? Tanya 2 orang tadi pada Ibnu Umar. Ibnu Umar jawab mudah. Itu bercanggah dengan apa yang Nabi ajar pada kami. Bagi tahu ke puak-puak tu, pahaman mereka tu salah. Kalau mereka bertegak juga, bukan cakap Kedah, nak cakap Arab, baca balik dalam kitab. Panjang, hadis tu panjang, tuan dia baca. Kalau mereka berkerah juga, nak pegang pahaman tu juga, bagi tahu kat mereka, ana bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Itu ayat Ibnu Umar. Kenapa hadis? Sedangkan dia bukan hadis Nabi. Ibnu Umar cakap, sebab kami dulu zaman Nabi, ada ayat tu je mengangkat hadis marfu' jadi hadis marfu'. Boleh ke bang? Belajar masalah hadis ni? Tak belajar? Belajar sikit, tak apalah, pelan-pelan. Bila ada sahabat Nabi cakap dulu zaman Nabi begini-gini, maka itu dianggap sebagai hadis, walaupun sahabat Nabi yang bercakap. Daripada mauquf diangkat jadi marfu'. Sebab tu ada dalam Sahih Muslim kisah tu. Bagi tahu kat depa, aku tak ada kena mengena dengan depa tak ada kena mengena dengan aku. Mana apa? Kafir dah. Maka sebab tu ulama sepakat mengatakan Qadariyah kafir. Qadariyah dah muncul zaman Ibnu Umar masih ada di Madinah. Menunjukkan kitab tauhid belum dikarang. Silibus belum ditulis. Sedangkan Kufah ni tempat mana? Kufah ni tempat orang bodoh Tuan-tuan belajar nahwu kan? Ada belajar nahwu? Tak ada. Kalau tuan-tuan belajar nahwu, ujumiyah, tahu ujumiyah? Tahu tak tahu ujumiyah ni, orang ujian bahasa Arab mesti tahu ujumiyah. Ujumiyah ni, Sanhaji ni, dia bermazhab Kufiyin. Di Kufah ni ada satu mazhab, Basrah ada satu mazhab. Dia perlu bertekak selalu. Sebab tu orang ambil kuliah lughah di Mesir, di Azhar, dia akan belajar satu subjek, Ikhtilaful Kufiyin wal Basriyin. Satu subjek. Khilaf ulama Kufah dengan Basrah. Antara taikun ulama Kufah tu yang karam. Apa nama tadi? Ujumiyah ni. Antara tokoh Basrah siapa dah? Yang karam Alfiyah Ibn Malik. Sebab tu tuan-tuan perhati baik-baik, bahasa dia lain sikit. Kalau perhatilah, perhati baik. Bahasa Alfiyah dengan bahasa Ujumiyah lain. Sebab mazhab dia lain. Orang nak bincang tu kena buat 3 bulan pula punya bahasa Arab. Mana tempat mereka diorang ni bukan tempat cak ayam. Tempat ulama. Boleh ada timbul puak yang tolak kudrat iradat Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala. Nampak? Timbul masalah tak? Timbul. Tapi masa tu ulama dah kawan kitab belum? Masih belum. Sebab ulama sibuk dengan tafsir, dengan hadis, dengan fiqh. Jadi tauhid ni tak dianggap penting lah, mungkin lah. Sampailah zaman Abu Hanifah. Cerita. Saya ambil 5 minit boleh bang? Qadha bulan lepas. Qadha. Zaman Abu Hanifah, Kufah lah.
Masa tu Baghdad dah ada. Masa tu Imam Abu Hanifah pergi Baghdad mengaji. Guru kepada Abu Hanifah nama dia Hamad. Tuan-tuan tak kenal, kita tak kenal Hamad siapa dia. Tapi Abu Hanifah cukup respect dengan Imam Hamad. Kalau Abu Hanifah ni duduk dalam rumah dia nak lunjur kaki macam kita dah lunjur kaki, dia tak akan lunjur kaki ke rumah Syekh Hamad. Kata rumah Hamad sana, dia tak akan lunjur kaki sana, dia mesti lunjur kaki sana. Orang tanya pasal apa Syekh? No, rumah tok guru aku. Ya Rabbana. Sebab tu orang dulu alim bang. Kita pasal apa pekak sampai mati tu macam. Kena pula karang kita kutuk lah ulama lah. Ulama bukan maksum ya. Malam saya ngajak, adalah ustaz tu kahwin 2-3, ada kutuk dalam internet. Orang Kuala. Saya kata salah apa menikah 2-3? Tak lah, kenapa ustaz tu kata menikah hamba sedap ni mulut hang kata kau. Kau pasal hang tak laku sebab tu nak bising. Ni mulut kita bang. Bang, saya tanya tuan-tuan, berapa kali kita minta ampun kepada Allah Ta'ala satu hari? Kenapa kita kena hormat ulama? Tak usah ulama besar lah, Pak Lebay sudah, Pak Lebay, Pak Imam sudah. Saya tanya tuan-tuan, berapa kali tuan-tuan istighfar pada Allah Ta'ala satu hari? Angkat tangan. Salah kanan salah kiri, conggik balik pergi nanti tarik kedai. Istighfar pun tak ada. Tapi Pak Imam ni baca doa, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Doa pada kita semua. Elok berapa duit je Imam? Minta maaf tanya, berapa duit dengan Tok Bilal? Saya silap main ganti Tok Imam, elok pun tak ada. Tapi doa minta Tuhan ampun dosa kita. Yang tak semayang pun dia minta ampun sekali. Ya hang sakit hati ke dia pasal apa? Sebab tu kita benci pada ulama' pun kata ulama' ada sebab untuk kita masuk neraka free. Pasal benci pada ulama' cukup. Ada besar ni benci pada ulama' cukup. Cukup. Sana duduk. Sana dalam duduk. Tak baca tadi video mana tadi? Ustaz pernah ceramah. Satu orang yang Allahu Akbar, ya, kaki maksiat, bukan saya suruh buat jahat dah. Cerita. Ni bukan hadis, orang kata ni hadis. Tak, bukan. Nak cerita pengalaman ulama. Dia kubur hamba Allah ni, dia ni jahat, kutu berhak. Kau nak kubur, tengok kubur tu lapang. Lapang sungguh. Dah dia bertanya, kawan ni kita ni jahat ni. Betul, jahat. Memang satu kampung kedai kutu berhak. Macam mana dia boleh kubur dapat macam ni? Tanya kawan-kawan dia sempat taubat. Sebelum nak mati sempat taubat. Dan dia keluar serbit satu doa. Apa dia? Aku sayang kat ulama. Dengan sebab tu ya, Tuhan bagi lepas. Tuan-tuan bayang yang benci pada ulama, agak-agak dapat apa? Tuan-tuan fikir sendiri lah. Jadi Abu Hanifah ni, panjang cerita, kata 5 minit kan. Seronok cerita ni. Jadi satu hari datang fitnah ke kota Baghdad. Daripada pok-pok belah nur lah, belah timur Baghdad, mana belah-belah Khurasan, belah-belah nur. Dia satu golongan yang digelar Dahriyun, golongan yang tak percaya Tuhan. Dia mengatakan bahawa alam ni jadi sendiri, nature. Dulu dah ada tak ada Tuhan. Dia mai ke Baghdad ni, dia bawa 3 soalan. Dia tak tanya tafsir, tak tanya hadis, tak tanya fiqh. Dia bawa 3 soalan uji otak. Soalan di luar kotak. 3 soalan. Soalan pertama, Tuhan ada kat mana? Soalan pertama. Soalan kedua, siapa dan selepas Tuhan? Siapa sebelum dan selepas Tuhan? Yang ketiga, Tuhan buat apa sekarang? Tuhan buat apa sekarang? Bang, satu Baghdad tak boleh jawab soalan. Ulama tafsir ada, ulama hadis ada, ulama fiqh ada, ulama semua ulama Baghdad kalah, tak boleh jawab. Tinggal seorang last guru kepada Abu Hanifah, Syekh Hamad. Satu pagi tu
Abu Hanifah budak masa tu, baru 10 tahun 12 tahun macam tu lah, budak sangat. Jadi dia tengok tu guru dia macam menung, tanya, Syekh ada masalah macam susah hati, ada problem sikit, ceritalah saya boleh tolong. Tak lah, dia kata ni main puak-puak 3-4 ekor daripada mana ni, main soalan macam ni sorry dia kata malam tadi aku mimpi. Dia kata mimpi apa? Mimpi satu taman cantik sungguh, pokok macam-macam, main babi langgar habis pokok, satu-satu ranak, pokok kurma, pokok zaitun, pokok ranak habis, tinggal sepokok lagi tinggal sepokok tinggal. Dia nak langgar lagi sekali tu, main rimau datang balik pokok, dia kepak tengok babi, mampus tergedik babi. Pelik sungguh, kata Syekh Ahmad. Apa maksud mimpi aku? Abu Hanifah dah tahu dah. Abu Hanifah dah belajar takwil mimpi dengan Ibnu Sirin, seorang tabi'in yang cukup terkenal. Tuan-tuan pernah dengar Ibnu Sirin, pakar tafsir mimpi. So dia kata pada Syekh dia, Syekh, boleh tak nampak ada anak murid, kalau saya tolong bagi tahu, boleh tak apa maksud mimpi tuan? Sila pada mimpi. Pada saya tu, taman yang cantik tu ialah ulama Baghdad. Ada ulama tafsir, ulama fiqh, ulama, sebab tu jadi cantik, sebab macam-macam ilmu ada. Babi tu pok tu babi, dia bagi lingkup dia. Pokok yang tinggal sebatang tu tuan, sebab tuan yang tak kalah lagi debat, tinggal tuan seorang je. Rimau tu saya, rimau yang pergi kepak tekuk babi tu saya. Hari tu bila nak debat tuan, besok bagi saya debat, tuan tak payah pergi. Besok dia mari, budak umur 10 tahun, tuan tak bayang macam mana. Jadi mereka duduk tunggu dah kat masjid. Mana dia yang lawan kami? Datang pun mereka, saya gelak, mereka gelak dulu lah. Gelak ngikik habis gelak berapa hati. Semua ulama yang serban besar dengan dulu ni, ulama kalau alim dia jubah ni panjang. Contoh ada belajar sejarah ulama sufi yang bawa makan dalam jubah, ingat? Dia tak tahu cerita. Ada cerita dia, kan? Jadi ulama dulu ni kalau kata alim ni tangan ni besar. Kita ni tak ada, makin kecil lagi seronok kan. Dulu ni ulama lagi besar lagi alim. Dululah. Kita kalau buat besar tu pelik dah, dan cerita. Jadi kata yang puak-puak 3-4 orang tadi, ulama yang jubah-jubah besar bukanlah debat kami, nak debat kami. Kata Abu Hanifah, belum try, belum tahu. Don't judge the book by its cover. Dia kata, bukanlah cakap orang putih, cakap Arab. Belum tuba, belum tahu, try lah tengok. Okey, dia pun naik atas mimbar, dia bertanya, Abu Hanifah ada bawa Tuhan dia kat mana? Tuhan dia kat mana lah? Abu Hanifah tak jawab. Dia tanya, nyawa hang kat mana? Nyawa. Aku tanya balik. Hang tanya aku tanya balik. Nyawa hang ada kat mana? Baru bala. Aku kepala. Ada kat mana? Kat perut ke? Kat jantung ke? Kat kepala ke? Kat kaki ke? Kat tangan? Diam. Dan dia ambil susu, ambil cukur. Abu Hanifah ambil susu, ambil cukur, dia gawi. Saya tunjuk kat aku mana cukur, mana susu. Tunjuk kat aku mana satu cukur, mana susu. Dah bercampur lah. Mana boleh. Tu baru benda nampak pun hang tak boleh nak cerita. Nyawa hang tu ada pun hang tak boleh cerita ada kat mana. Hang nak tanya aku tu hang ada kat mana? Satu soalan. Kalau yang kedua, sebelum Tuhan dengan lepas Tuhan ada apa? Dia tunjuk tangan. Habaq kat aku, ni apa? Ibu jari lah. Okay. Ni anak jari lah. Okay. Baik, sebelum ibu jari ada apa? Ni sebelum ni. Hambat lawak. Dah aku tanya, dia kata Abu Hanifah. Ni sebelum ibu jari ada apa? Tak ada. Ni lepas ni? Tak ada. Baru jari yang tak jumpa awal ujung. Nak tanya Tuhan awal dengan ujung. 2-0. Yang ketiga, Tuhan buat apa sekarang? Ni macam cerita jumpa belalang pula kan. Tuhan buat apa lah? Kata Abu Hanifah,
Orang tanya patut duduk bawah. Sebab orang bodoh tanya duduk bawah. Hang duduk bawah. Aku pandai kena duduk atas. Nah, depa pun turun lah tuan. Abang depa pun naik atas mimbar. Mimbar Masjid Baghdad. Sekarang ni Tuhan naikkan aku yang benar, membuang kau yang batil. Balik. Balik itu. Maka Abu Hanifah lepas tu mengarang satu kitab nama dia Al-Fiqhul Akbar. Dikatakan ulama yang mengarang kitab tauhid yang pertama ialah Abu Hanifah. Secara rasmi yang ada sampai hari ini. Kemudian baru telah di-follow oleh anak murid kepada anak murid Imam Syafi'i. Sebab apa nama Rasulullah, Imam Tahawi ni bukan anak murid Syafi'i, dia anak murid kepada Imam Muzanni. Muzanni adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Dan Tahawi bukan cak-cak ayam. Dia ialah mujtahid mutlak. Tuan-tuan faham mujtahid mutlak? Maknanya sekurang-kurangnya 600,000 dalam kepala hadis. Dia karang satu kitab nama dia Aqidah Tahawiyah. So dua kitab tauhid ni dianggap kitab tauhid yang muncul di awal zaman salaf. Lepas tu lah baru kurun ketiga, barulah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi mengarang kitab-kitab macam Maqalat Islamiyin, Ar-Raddu ala Ahli Saqar, macam-macam panjang. Tauhid karangan. Maka ilmu tauhid tu timbul antara orang yang membawa istilah tauhid itu adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Antara itu timbul soalan, bukankah Imam Syafi'i pernah kutuk ulama tauhid, mutakallimin? Ya, ada statement dari Syafi'i mengutuk golongan mutakallimin. Mana orang tauhid ni tak betul masalah. Hang jangan tengok satu sudut je cakap. Syafi'i juga pernah cakap bahawa kitab hadis yang paling baik ialah Muwatta. Syafi'i juga pernah cakap kitab hadis yang terbaik ialah Muwatta. Sebab apa? Bukhari belum lahir masa tu. Kitab Bukhari belum ada. Lepas Bukhari ada, Sahih Bukhari, tentulah Sahih Bukhari naik lagi darjat. So Syafi'i cakap tu zaman tu. So yang dimaksud oleh mutakallimun oleh Imam Syafi'i itu siapa? Mu'tazilah. Bulan depan baru kita sembang bab Mu'tazilah. Tak dan lagi rupanya. Saya ingat nak cerita bab Mu'tazilah malam ni. Kalau tuan-tuan faham Mu'tazilah, tuan-tuan faham dah ahli sunnah seperti itu. Bulan depan kena main. Saja perangat je. Tidak bulan depan tak main dah. Saja nak perangat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Allahumma minal rahmin. Allahumma minal haqqa haqqan wa minal batil.